Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Jadi hari ni saya nak share pada kalian semua di luar sana, patut ke tak patut kita sebagai lepasan SPM nak sambung belajar. Sebab saya tahu perkara ni adalah satu topik yang bermain dalam minda kita sendiri kan, yang dalam keadaan yang crucial. Sebab apa? Keputusan kita lepas ni akan menjadi satu keputusan yang sangat-sangat penting. Setuju? Kan? Alright. Jadi kalau anda di luar sana merupakan seorang ibu bapa ataupun abang kakak kepada adik-adik, kalau korang rasa video ni bermanfaat pada diorang, jangan lupa untuk share kepada adik-adik SPM, lepasan SPM kita, okay? Okay, so nombor satu guys adalah jangan kita mudah percaya dengan marketing-marketing yang ada. Okay, saya tak meletakkan apa-apa tomahan ataupun cacian kepada mana-mana pihak. Okay, cumanya maksud saya jangan percaya dengan marketing ni sebab kita pada usia ni, kita daripada tadika, kita asyik belajar je sampai ke umur kita 17 tahun. Jadi kita memerlukan apa? Memerlukan satu freedom. Dan waktu bila kita nampak orang buat marketing sana, oh senang ni buat duit dan sebagainya, jadi kita mudah cenderung ke arah jalan tu. Hakikatnya apa yang kita nampak itu adalah the end event ataupun the end story of years of struggles. Okay, bermakna yang kita nampak tu kadang-kadang bukanlah cerita keseluruhan. So it's unfair for us untuk kita nak judge hanya disebabkan satu bab saja yang kita nampak kan. So mungkin sebab saya juga ahli perniagaan, jadi struggle dan perniagaan ni berbeza dengan struggle yang kita kena bekerja dan sebagainya. Masing-masing ada struggle dia tapi berbeza. Okay, so mungkin ada cerita dia tidur dekat office kan, pening kepala dia macam mana nak bayar bil-bil yang ada dekat office, nak bayar pekerja lagi. So mungkin benda-benda tu semua jarang ditunjukkan, tapi kita akan nampak banyak end game ataupun end story, event dia, the process behind it. Bila kita lalu baru kita tahu kan. So kalau kata adik-adik nak tengok pada sudut inspirasi untuk nak capai suatu perkara, I think that is best. Okay, tapi untuk adik-adik nak mengambil benda tu sebagai full ataupun satu langkah tunggal yang akan diambil, lebih baik fikir betul-betul dulu. Tengok data, tengok statistik macam mana. Okay, alright, so sambung pada poin kedua adalah mengenai kaji dulu apakah benda yang kita nak buat ni betul-betul minat ataupun tak minat. Dalam jangka masa apa? 5, 10 tahun, 15 tahun. Is it your real passion? Sebab apa? Bila datang satu deep moment ataupun dalam real life lepas pada kita habis sekolah ni, kita akan lalu banyak masa-masa atau fasa-fasa yang buat kita demotivated. So adakah kita minat perkara ni? Sebab apa? Bila kita demotivated tu, hanya minat je yang boleh bangunkan kita balik guys. Okay, so make sure cari benda yang kita minat. At the same time, check the data, check the job scope, tengok macam mana pembayaran yang ada kepada kerja ataupun hasil daripada pembelajaran tu macam mana. Okay, make sure do your research. Dalam dunia ni, pada pandangan saya ada dua jalan. Okay, jalan nombor satu adalah jalan kita panggil fighter jalan. Okay, saya ambil jalan ni. Alright, walaupun saya belajar, saya kata saya boleh sebenarnya sama belajar, tapi I choose to take this road. Okay, satu lagi jalan adalah jalan yang bukanlah kata tak fighter, tapi inilah jalan yang kebanyakan orang ambil. Saya jumpa ni waktu ke master hari tu. Waktu ni saya form 2, nampak? Saya dapat 3 pointer dekat sekolah. Kemudian apa lagi? Form 3 pun sama juga, dapat 3 pointer dekat sekolah. Kemudian form 4 saya dapat nombor 1 dalam kelas. Kemudian form 5 saya dapat nombor 1 juga, best in class. Okay, dan macam-macam lagi hal lain, tapi saya tak boleh nak cari kan. Kita dah barang-barang dah lama, dan zaman sekolah pun tak ada benda yang dibanggakan sangat. Tapi apa pun, nak bagi tahu kat sini yang saya juga pernah berada dalam satu situasi yang saya boleh ambil keputusan untuk belajar, tapi saya choose to not. Now, apa yang saya belajar dari sini saya boleh share korang. Okay, jadi alkisah dia guys adalah kita ada dua jalan. Okay, jalan nombor satu adalah jalan fighter, iaitu adalah jalan yang saya ambil, iaitu saya terus ke entrepreneurship. Jalan kedua adalah jalan di mana kita ambil jalan kebanyakan orang ambil. Okay, now apakah pros and cons dia? Ini pada pandangan dan juga pengalaman saya. Okay, so guys, untuk mereka yang sambung belajar, okay, yang sambung belajar, kelebihan dia adalah you will get the proper way of living. We can say that lah, proper way of living. Maksudnya adalah mungkin waktu you tengah belajar, you akan ada struggle dan sebagainya, tapi bila once you dah masuk kerja, dia ibarat you mulakan hidup dengan banyak facilities. Meaning facilities tu cukup masa you boleh beli kereta, katakanlah. Cukup masa you boleh menikmati sebagai rakyat ataupun sebagai manusia yang normal kan. Sebagai itu you boleh ada credit card dan sebagainya. You boleh take leverage of banks and all. Okay,
Bila you bekerja sendiri, lain pula cerita dia. Okay, you kena buat daripada zero kan. Syarikat ni adalah satu, bayangkan satu kereta api. You tinggal masuk dan you buat apa yang patut dalam kapal terbang lah dah, kereta api tu. Satu lagi jalan adalah you kena bina kereta api tu sendiri. So from A to Z, organisation chart, apa benda semua ni you kena settle sendiri bila you nak pergi ke jalan perniagaan. Now, kenapa saya ambil jalan untuk tidak sambung belajar? Sebab saya tak minat ke arah jalan yang kena sambung belajar. Okay, itu adalah saya punya pandangan pula. Bermakna sambung belajar ni, pada pandangan saya, kalau saya kena cakap ke anak saya akan cakap yes, go ahead. Okay. Dan bukan kata, ini satu lagi perkara, jangan salah faham. Bila kata you nak jadi meniaga, you akan terus stop belajar nak pergi meniaga. Sebenarnya ada satu lagi cara you boleh buat, iaitu you juga boleh sambung belajar at the same time buat perniagaan. Kan tak ada masalah benda tu, kedua-duanya. You boleh menikmati, macam tu katakanlah you dah start kerja kan, kemudian dah habis belajar, dah start kerja, and then you juga nak start perniagaan, buat side income katakanlah. Boleh juga macam tu. As time goes by, bila data you dah cukup, you punya savings dah cukup 6 to 12 months, and then you nak fully divert into business, pun boleh juga cara tu kan. Tapi apa pun, for me the best way and the safest way is actually to go with just orang belajar tu kan. Sebab nanti kalau kata nak buat berniaga, anytime boleh berniaga. Okay. Now, sama balik tadi, jauh pula saya tersasar, iaitu mengenai saya tak nak jadi, sebagai contoh, saya tak nak jadi doktor, saya tak nak jadi pilot kan. So perkara-perkara ni saya tak nafikan sangat-sangat penting dan crucial, okay, untuk kita kena sambung belajar. Tapi untuk perniagaan ni, bagi pandangan saya, yang penting dia adalah keberanian you, innovation you, macam mana you jaga team you, and how you provide solution. Okay, lebih kurang macam innovation tu lah kepada people. Okay, so that is why I chose this path. Apakah antara perkara yang best mengenai sambung belajar versus tak sambung belajar, dan apa juga yang best tentang tak sambung belajar versus yang sambung belajar? Okay, now, untuk kata ni saya cakap transparent pada pandangan saya, I may be wrong, I may be right, tapi untuk mereka yang sambung belajar ni, kelebihan dia sekiranya, alright, you jatuh dalam kehidupan pada usia yang muda, antara kelebihan dia adalah you ada cushion kalau you jatuh. Okay, so meaning you ada satu foundation. So for me, antara the to conclude, bila sambung belajar ni, you have a foundation for your own life. So itu satu benda yang sangat-sangat mahal sebenarnya guys. Okay, jadi bila ada cushion ni, in case jatuh, you tak begitu kelang kabut, kecuali kalau kata you buat kesilapan-kesilapan lain, sebagai contoh you berhutang dan sebagainya. Okay, so jaga kewangan anda betul-betul. Okay, pada adik-adik nak sambung belajar bila dah kerja nanti. Okay, kemudian next one adalah mengenai bila you katakanlah you tak sambung belajar dan you terus ke arah entrepreneurship, sebagai contoh jalan yang saya ambil ni. Okay, antara kelebihan dia, kalau kata dia fly, dia akan fly terus. Alright, so, maksudnya dia, kalau dia punya hit sale tu memang unlimited, macam tu. Cumanya kalau jatuh pula, ada tak adalah foundation tadi kan. Ataupun kalau dia ada sekalipun, bergantung kepada individu ataupun badan tu sendiri, macam mana pengalaman dan juga ilmu kewangan dia untuk dia nak adakan cushion-cushion dalam kehidupan dia. Okay, untuk perkara ni ianya adalah subjektif, bergantung kepada individu dan juga tim yang ada. Okay, jadi satu lagi perkara tentang perniagaan pula, kalau kita ambil jalan fighter lah kan, kita banyak belajar menerusi pengalaman dan juga menerusi practical. Sebagai contoh, okay, dalam perniagaan kita kena belajar macam mana nak bercakap, sebagai contoh, macam mana nak convince orang, okay, confidence kan, dealing with people. Kemudian apa lagi, leadership, macam mana nak jaga team you, your EQ, your IQ, benda-benda ni semua kan, macam mana innovation you. Dan penghujung dia untuk semua topik-topik ni adalah keberanian. Itu je bagi pandangan saya kan. Saya berkawan dengan macam-macam jenis orang. Saya ada kawan yang multi-millionaire katakanlah. Saya juga ada kawan yang struggling. Apa yang saya nampak adalah mereka yang gila-gila dalam perniagaan ni, dia punya main cerita dia is satu je, keberanian. So nampak tak daripada kedua-dua contoh yang saya bagi ni kat korang, nampak tak kenapa saya cakap, if you think that you are not one of these crazy people, the best is actually for you to get the right way ataupun the safest way. So katakanlah tadi you dekat sini, mana you ambil jalan semua belajar, alright, so you ada cushion, you ada foundation dekat situ. Okay, you ada pillow kat situ. And waktu perjalanan you dekat sini, alright, you tiba-tiba nak divert into perniagaan katakanlah. So worst come to worst, you masih ada, kalau kata you jatuh, you ada cushion dekat sini. So that is why saya cakap, kalau kata you tahu diri you tak segila orang-orang gila ni katakanlah, right, so might as well you take the safest path. Itu pandangan saya. That is why kebanyakan mak ayah kita bagi tahu,
sambung belajar. Alright, dapatkan kerja benda. Bukan apa, diorang ni sebenarnya sayang kat kita kan. Diorang tak nak kita beruban pada usia awal. So sebab reality in life is not easy guys. So jom kita sambung. Jadi pada pandangan saya, untuk keputusan yang kita nak ambil ni, adik-adik tak tahan tu, yang penting adalah happiness. Okay, are you happy with the journey you are taking? Benda ni kena jelas guys. Sebab apa? Saya faham kadang-kadang usia remaja macam ni, kadang-kadang diorang ni bukanlah nak rebel ataupun nak tunjukkan perasaan ataupun degil ke apa, tak. Bagi saya sometimes they just feel unfair. Sebab apa? They don't get the proper explanation to the things that they are concerned about. Bermakna perkara-perkara yang diorang tak dapat jawapan kan, yang diorang kena dengar. So pada pandangan saya, ini adalah, saya boleh katakan saya bukanlah remaja, saya mungkin late remaja kan. So apa pun dalam late remaja ni, apa yang saya boleh beritahu, itulah cerita dia. Okay, kedua-dua ni ada pros and cons, tapi jalan fighter ni you kena betul-betul kuat. So kepada adik-adik luar sana, kalaulah anda semua ada good result ataupun berkemampuan untuk semua belajar, bagi saya go ahead, teruskan. Dan kepada adik-adik yang tidak berkesempatan untuk semua belajar, bagi pandangan saya adalah don't give up. Itu bukanlah orang kata penghujung dunia, tidak. Saya juga boleh semua belajar, tapi saya pilih untuk tidak semua belajar. Dan saya Alhamdulillah sampai ke hari ni adalah beberapa rekod dengan izin Allah saya boleh capai. Okay, saya bukan nak boast around, just to share with you guys that it is possible. But okay, kena jelas, jalan fighter ni is going to be hard. Okay, dia akan jadi sangat-sangat keras, tapi lama sama ada juga kelebihan yang lain. Sebagai contoh, dia akan membentuk jati diri kita, cara berfikiran kita. Kita boleh matang lebih awal dengan lalu macam-macam perkara yang orang kata tak kena dengan usia kan. So itulah cerita dia untuk kedua-duanya. Jadi apa pun cerita dekat sini, sambung belajar ke tak sambung belajar ke, pada pandangan saya guys adalah yang pentingnya adalah teruskan menggali ilmu sampai bila-bila kalau boleh. Okay, sebab apa? Menurut fakta dalam satu buku, nama dia adalah Slight Edge. Okay, Slight Edge, very good book. Pada adik-adik nak baca buku tu pun boleh juga. So dalam buku ni bagi tahu 58% of all high school graduates who don't go on college never read a book again. Ilmu perlu bertambah, bukanlah bercanggah. Tak kira you sambung belajar ataupun tak sambung belajar, ilmu ni tak boleh berhenti pada satu tempat. Okay, bermakna untuk kata okay, kita boleh berjaya pada kertas. Okay, bermakna kita boleh berjaya pada kelulusan kita, tapi itu tidak menjamin mengatakan kita boleh berjaya sebagai seorang manusia. Okay, maksud saya dekat sini adalah kemampuan you, kekuatan you untuk terus improve diri you dan merasakan diri you belum penuh. Benda ni adalah satu perkara yang kita kena sentiasa bawa adik-adik, iaitu sentiasa ada perasaan dan semangat untuk nak improve lagi. Sebagai contoh, nanti katakanlah you go to road yang satu lagi, you bekerja dengan orang katakanlah. Jangan adakan diri you yang kata, oh aku macam mana pun aku just nak jadi sampai head of the floor katakanlah. Alright, head of the floor maksudnya manager dekat satu tingkat katakanlah. Sentiasa adakan satu perasaan yang you nak improve lagi. Bacalah apa benda boleh baca, pergilah belajar mana yang nak belajar kan. Lalulah apa-apa pengalaman yang boleh lalu, supaya boleh naikkan lagi intrinsic value you, untuk you boleh naik seterusnya sampai ke mana, CEO, CFO dan sebagainya. Okay, kepada orang yang berniaga pula, let's just say you minat apa? Minat benda-benda yang berkaitan dengan practical. Go, keluar, pergi jumpa orang dan sebagainya. Okay, dapatkan banyak lagi untuk bina portfolio you, supaya you boleh buat something to your business. So, for me, benda-benda ni sangat-sangat penting, sebab segala kekuatan ataupun kita punya pencapaian tidak berhenti pada satu. Ianya tidak bertepi. Alright, kita patut teruskan lagi adik-adik. Alright, teruskan. Dan bagi saya, tak ada benda lagi yang lebih menyeronokkan selain daripada melihat wajah ibu bapa kita tersenyum dan bangga dengan apa yang telah kita usahakan secara tidak langsung untuk mereka semua. Okay? And last but not least guys, yang paling penting and very powerful, ini daripada pandangan saya dan juga pengalaman saya sebelum-sebelum ni, tak ada lagi yang lebih power daripada doa mak ayah kita. Jadi sentiasalah, tak kira kita pandai ke, kita tak pandai ke dalam satu-satu bidang tu, okay, mana-mana saja kita ni, apa saja kita background kita, yang paling power sebenarnya adalah doa pada mak ayah kita. Jadi bagi saya guys, itulah yang patut kita jadikan teman kita dalam perjalanan kita untuk melakar untuk melakar kita punya masa depan, insyaAllah. Okay, jadi sampai situ je perkongsian kita hari ni. Jangan lupa untuk like, share, subscribe kalau korang rasa perkongsian kita bermanfaat. I may be wrong, I may be right. Maafkan saya kalau ada info yang salah dalam ni. Kalau ada salah, harap boleh ditunjukkan. Nama saya Habib. You guys take care. Assalamualaikum and adios.